Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa mengikuti daurah Mufiq Mushaf untuk faham isi Al-Quran. Alhamdulillah pada malam ini kita bersiaran langsung lagi di Kompleks Seni Islam Antarabangsa Selangor secara online, dan malam ini perbincangannya ialah sambungan daripada perbincangan minggu lepas yang berkaitan dengan apakah yang dinamakan qiraat. InsyaAllah pada malam ini Tuan Syekh bersama dengan saya Syekh Abdullah Subhi Mar'i untuk memperkatakan lagi berkenaan dengan sambungan minggu lepas yang kita dah bahas tentang apa maksud qiraat. Kemudian hari ini kita nak masuk kepada siapa yang membawa qiraat itu. Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa khabar Ustaz? Sihat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tajuk tu seperti mana yang kita sebut minggu lepas Ustaz, satu tajuk yang agak menarik. Tapi dia punya detail, dia punya luasan ilmu dia sangat luas lah, insya-Allah. Kita sebagai beringatan, kita mungkin ingat balik sahabat-sahabat kita, apakah itu qiraat, kata jam' daripada qiraah, dan ilmu qiraat ini membahaskan tentang cara menyebut kalimah Al-Quran. Cara menyebut kalimah Al-Quran seperti mana contoh yang kita sebut sebelum ini dalam surah Al-Fatihah dan sebagainya. Faedah kita belajar ilmu Al-Quran ni Ustaz, untuk kita memelihara kalam Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita sebut innal Qur'ana nazala ala ahrufin sab'ah, hadis Rasulullah. Quran ni turun dengan semua cara itu. Jadi haruslah umat Islam di mana sahaja mereka berada mempelajari keseluruhannya. Jadi kalau kita pergi kepada hukum belajar qiraat adalah fardu kifayah. Maknanya sebahagian daripada umat Islam kena belajar. Kalau ikutkan Ustaz di Malaysia ni, seperti mana kita sebut sebelum ni, kita baca riwayat Hafs daripada qiraat Asim. Islam sudah berapa tahun kat Malaysia? Lebih dari 600 tahun. Zaman Khilafah Uthmaniyah. Betul. Jadi Islam mula masuk ke Malaysia pada zaman Khilafah Uthmaniyah. Zaman Khilafah Uthmaniyah antara yang memain peranan besar untuk bagi riwayat Hafs ni paling masyhur. Tetapi sebenarnya sebelum Khilafah Uthmaniyah tidak yang paling masyhur riwayat Hafs. Contoh kalau orang Makkah, kita ada Imam Ibn Kathir Al-Makki. Jadi semua ahli Makkah, Masjidil Haram, ulama-ulama Makkah akan ikut cara bacaan Imam Ibn Kathir. Dan banyak negeri lain lah. Kemudian kita ada Imam Nafi' Al-Madani. Jadi semua penduduk Madinah, imam Masjid Madinah tidak baca macam kita sekarang. Dia baca dengan qiraat Al-Imam Nafi'. Jadi Ibn Kathir Al-Makki. Kemudian kita ada Imam Abu Amr Al-Basri. Apabila ada di Basrah, jadi Imam Abu Amr. Kemudian kita ada Imam Asim daripada Al-Kufah. Maknanya setiap negeri dulu dengan mengikut berbezaan lughat dan sebutan dan lahjat, mudahlah bagi mereka untuk mengikut cara sebutan itu. Dan itu satu rahmat daripada Allah. Mungkin tujuan kerajaan Uthmaniyah atau Khilafah Uthmaniyah tu untuk menyatukan satu ummah Islam bawah satu riwayah. Tetapi negatifnya atau kekurangan dia, orang kita di Malaysia ni punya lidah tu tak sama dengan lidah Arab. Bahkan lidah Arab sendiri tu dah berbeza dah. Kan? Semua kabilah Quraisy tu dah berbeza. Kat Malaysia ni mungkin ada masalah dekat kita punya makhraj al-halq. Kan? Tu susah nak sebut. Ain tu susah nak sebut. Tapi ramai tak tahu di mana qiraat lain kita ada tashil. Subhanallah, berkataan tashil tu sendiri Ustaz memudahkan bacaan huruf alif atau sebutan alif. Jadi anzartahum, apabila bertemu dua hamzah tu dalam qiraat atau riwayat lain akan baca dengan anzartahum. Mudah lagi daripada anzartahum. Itu bermulaan daripada
Hafs kenapa masuk Malaysia tu sebenarnya. Malaysia masuk Islam bawah kerajaan Osmaniyah. Satu, kita di Malaysia ikut Khilafah Osmaniyah. So di Malaysia kita mengikut bacaan riwayat Hafs daripada Imam Asim. Maknanya saya rasa lah dalam pengalaman ataupun dalam pembelajaran Quran saya di Malaysia ni, maknanya pengenalan tentang riwayat Hafs sebenarnya lebih baru lagi. Betul. Dalam 80-an gitu. Maknanya sebelum itu orang Melayu mungkin ada kiraat lain. Benar Ustaz. Kan? Benar. Sebab Imam Syafi'i ni dia tak baca daripada kiraat Asim. Betul. Dia ada kiraat, dia baca Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Kita ni kata apa? Kita ikut Imam Mazhab Syafi'i kan? Ya. Semangat. Kita ikut sepenuhnya. Ya. Tapi sebutan Al-Quran, kita tidak ikut Mazhab Imam Syafi'i. Ya. Tidak ada masalah lah. Tidak dari segi hukum tu. Baca iqra'u ma syi'tum. Ya. Tetapi apa yang kita nak sampaikan di sini, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran dengan berbagai cara ni bukan untuk kita semban. Ya. Haruslah kita belajar. Kemudian insya-Allah nanti mungkin generasi yang akan datang di Malaysia ni memilih satu riwayah yang sesuai dengan lidah Melayu, dengan lughah Melayu. Betul tak saya cakap? Pada pandangan Syekh lah, agak kiraat mana yang sesuai untuk orang Melayu ni? As-Susi. Susi ya. As-Susi daripada Abu Amr. Cuba contohkan. Dia seperti mana yang saya sebut tadi itu, anzartahum contoh dia tashil, dia banyak tashil. Atau juga qalun daripada Nafi' alaihimu. Dia akan rujuk kepada apa yang sesuai dengan lidah kita. Kita sebut huruf apa. Contoh yang paling jelas tu Hamzah lah. Contoh wadduha, okey, kebanyakan riwayah baca dengan wadduha. Tetapi kita ada imalah yang sesuai dengan lidah Kelate contohnya. Jadi wadduhi wal-laili idza saji. Katakan Melayu dia tak ada dot, nak susah dot. Kalau sad pun susah juga. Itu tak boleh lari lah Ustaz. Jangan kita boleh sebut ihdinas sirat, kita pakai Ibnu Katsir contoh. Ibnu Katsir. Kalau pakai zai Imam Hamzah. Ya. Tapi Hamzah paling susah lah. Cuma masya-Allah kalau kita tengok keadaan Al-Quran di Malaysia sekarang ni luar biasa. Ya. Jadi orang Malaysia pun dah hebat dah dari segi riwayat Hafs. Jadi susah pula kita nak tukar tu. Cuma kita cerita sejarah, fakta daripada sejarah tu. Tetapi masya-Allah, sesiapa yang mampu untuk belajar ilmu al-qiraat, kemudian dia nampak jalan tu sesuai dengan dia, jadi alhamdulillah boleh baca, tak ada masalah. Di kalangan orang Arab sendiri Ustaz, ada yang orang kampung, orang biasa yang memang campur qiraat. Ya. Dengan dia tidak sedar, dengan dia tidak berasaan. Nak ubah dia punya sebutan tu payah sangat. Pasal dia dah biasa dengan sebutan tu. Kemudian bila kita tegur, dia macam tak percaya. Betul ke? Saya dah belajar macam ni. Kerana itu sesuai dengan lidah dia. Itu faedah ilmu al-Quran. Kalaulah pada zaman Rasulullah, Allah. kan Rasulullah dia meraihkan qabail Arab kan. Baik. Bila Arab ni dia susah sikit nak sebut perkataan ni, dia digunakan pendekatan, gunakan lahjah yang sesuai dengan Arab. Betul. Kan? Ya. Jadi kalaulah kat Malaysia ni pun kadang-kadang yang saya buat contoh lah, bukan nak memburukkan. Contohnya kalau kadang orang Jawa ni dia susah sebut duha kan. Ya. Jadi kita nak bagi dia pendekatan supaya dia orang boleh baca Quran dengan baik. Ya. Maknanya di situ kita kena tengok pada kiraat yang sesuai. Betul Ustaz. Jadi maknanya kita tak boleh menyekat kiraat lain daripada dalam satu negara. Kan? Benar. Pembelajaran pun juga begitu kan. Ya. Jadi okey, kita buat satu cerita yang pernah berlaku pada zaman Rasulullah. Ya. Sebenarnya dua cerita. Kita cuba ringkaskan. Sayyidina Umar sangat tegas. Betul tak? Ya. Dia sangat ganas demi kebenaran. Pernah dia duduk dalam masjid, seorang sahabat datang solat. Sayyidina Umar tak solat, dia ada habis solat, dia duduk. Sahabat tu solat sebelah Sayyidina Umar. Kemudian dia baca dengan kuat. Baca surah Al-Furqan. Dia baca dengan Sayyidina Umar dengar dia punya bacaan tu berbeza daripada apa yang Rasulullah ajar kepada Sayyidina Umar. Jadi hampir-hampir Sayyidina Umar nak bangun, nak tarik dia, tapi dia tengah solat. Jadi Sayyidina Umar menahan kemarahan dia tu sampai sahabat ni selesai. Assalamualaikum, habis. Angkat dia terus. Saya tak akan lepaskan kamu kecuali depan Rasulullah. Kita kena jumpa Rasulullah sekarang. Sayyidina Umar tarik sahabat tu pergi depan Rasulullah. Wahai Rasulullah, sahabat kita ni dia baca dengan satu cara yang berbeza yang aku tak pernah dengar. Dan Rasulullah tak pernah ajar kepada aku. Jadi Rasulullah kata, tenang ya Umar, duduk.
dengan sahabat tu, Rasulullah suruh sahabat tu baca apa yang dia baca tadi. Jadi dia kata ahsan, masya-Allah, bacaan tu bagus. Hakadha nazalat. Telah turun dengan sebutan tersebut atau dengan bacaan tersebut. Iqra ya Umar, baca wahai Umar. Umar baca dengan apa yang Rasulullah ajar kepada Sayyidina Umar. Jadi hakadha nazalat. Kemudian Rasulullah sebut innal Qur'ana nazala ala ahrufin sab'a. Faqra'u minhu ma syi'tum. Maknanya ini pernah berlaku pada zaman Rasulullah. Sahabat duduk satu kampung, Ustaz. Tapi Rasulullah tahu ini sesuai dengan Sayyidina Umar, tidak sesuai dengan sahabat lain. Itu hikmah yang paling besar. Cuma kita nak apply kaedah ni pada zaman kita mungkin susah sikit, tapi insya-Allah boleh buat. Pernah berlaku dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Masya-Allah, seorang yani sangat hebat dari segi ilmu Al-Quran. Dia juga dengan salah seorang sahabat baca dengan cara yang lain, pergi ke hadapan Rasulullah. Rasulullah suruh dia baca, Rasulullah kata ya bacaan tu betul. Sama, maknanya dua sahabat yang tokoh sahabat. Pernah berlaku cerita tersebut. Jadi ilmu Al-Quran sangat luas, ilmu Al-Qiraat dan semua ulum Al-Quran masya-Allah luar biasa. Mungkin Ustaz boleh kita senaraikan atau kita tutup hari ini kalau masih ada masa dengan nama-nama kita sebut sahaja. Nama setiap qiraah atau setiap qari dengan dua rawih dia. Kalau kita ada masalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau yang memiliki mushaf Mufiq ini tuan-tuan boleh buka muka surat di hujung, di akhirnya, berkenaan dengan perbahasan ataupun penulisan berkenaan dengan qiraat mutawatirah, muka surat 80 di belakang. Jadi di sini kita telah menyatakan secara umum berkenaan dengan qiraat dan juga yang berkaitan dengan qiraat, riwayat dan sebagainya. Dan di hujung kita tengok apa, di hujung penulisan ni, perkembangan qiraat di seluruh dunia. Qiraat yang paling banyak diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia ialah qiraat Asim yang diriwayatkan oleh Hafs melalui tarik aliran Syatibiyah. Jadi saya rasa kemungkinan juga qiraat Asim ini berkembang disebabkan kerajaan Saudi pada awalnya mereka mencetak dan mengagihkan Al-Quran berdasarkan pada riwayat Asim. Betul. Riwayat Hafs. Riwayat Hafs daripada qiraat Asim. Betul. Jadi sebab itu kita pun sekarang ni di Malaysia pun dah dijadi akta, akta pencetakan Al-Quran. Mestilah mengikut format apa yang diterbitkan oleh Madinatul Munawwarah. Betul. Jadi kalau kita tengok sebenarnya kalau qiraat Asim ni lebih banyak orang-orang yang bermazhab Hanafi. Sebab Asim Kufi, sahih, ya kan, orang Kufah ni daripada mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah ni ialah kalau kerajaan Uthmaniyah itu dah memang Hanifah juga. Mazhab Abu Hanifah kan, mereka mazhab Hanifah. Jadi orang ikut mazhab sepenuhnya. Kenapa kita tak ikut, Ustaz? Kita bukan nak timbul satu isu. InsyaAllah tujuan dia sangat baik. Cuma kita cerita dari segi sejarah. Ini dari segi pengamalan ilmu kan. Betul. Jadi ilmu ni sebenarnya luas. Seluasnya lautan, bahkan lebih luas daripada itu kan. Betul. Jadi kita tak boleh memperkecilkan bidang ilmu tu. Dan juga kita tidak boleh mendakwa kita ni lebih alim daripada orang lain. Kadang-kadang orang lebih alim dalam bidang-bidang yang tertentu. Jadi untuk malam ini kita dah masuk siri kedua berkenaan dengan qiraat dan masih lagi ada perbincangan lain. InsyaAllah pada minggu depan kita akan sambung berkenaan dengan tariq. Baik. Tariq ni maksudnya jalan. Daripada qiraat Asim contoh, Hafs, Syu'bah. Bawah Hafs dan Syu'bah ada tariq lain. Jadi sentiasalah bersama dengan kami pada minggu depan. Dan untuk tuan-tuan mendapat satu maklumat yang lebih lengkap, tuan-tuan dapatkan buku yang berada di hadapan saya ini, iaitu Katatibul Quran fi tajwid kalam Rahman, merupakan satu ensiklopedia yang komplit berkenaan dengan tajwid dan juga berkaitan dengan ulum Al-Quran dan juga berkenaan dengan qiraat. Jadi dapatkan di www.nashrulquran.com ataupun di cawangan-cawangan Yasar Restu, di Shah Alam, di Putrajaya dan di Melaka, di Pulau Pinang dan juga wakil-wakil pengedar kami. Saya rasa cukup untuk malam ni. Kita tangguhkan dulu dan sentiasalah bersama dengan kami supaya ini perbincangan akan jadi lebih menarik dan lebih membuka kepada minda kepada tuan-tuan berkenaan dengan ilmu-ilmu dalam Al-Quran ini. Dan kita tangguhkan majlis kita pada malam ini dengan kita membaca wal asri dan juga tasbih kafarah.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.